Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, jelas. Saya dengar jelas, so kita perlukan komen daripada kita punya viewers. Okey, siapa Puan Izma, Coach Amran, Puan Anira, okey tak suara kita? Hai, Izma. Ada bunyi ke? Suara kami jelas tak? Kalau jelas kami nak teruskan. Okey, Alhamdulillah. Okey. So kita berkati sesi kita doktor dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah ni bukan kuliah pagi bukan tazkirah pagi. Saja pakai kopiah. Jadi saya Encik Amir, trainer MSGA bersama saya hari ni, pagi ni Dr. Nora Harun. Kita dah rancang rasa sebulan lepas dah. Siapa yang follow IG memang nampak lah. Kita up jadual kita punya ni. InsyaAllah kita akan buat Sabtu, Selasa dengan hari Ahad. InsyaAllah kita elak daripada hari Isnin, Rabu, Jumaat. Itu hari wajib untuk MSGA lah. Jadi pada yang tak tahu MSGA ni apa? Master Shiro Global Academy. Yang mana Master Shiro Global Academy ni dia punya platform untuk usahawan e-book. Macam saya, asal saya editor buku lah. Kalau ikut saya punya kerja betul kita. Macam doktor memang doktor perubatan lah. So pada viewers yang luar sana, kita punya sesi ni kita nak mengenali siapa penulis e-book MSGA dan kita nak tahu apa e-book yang dihasilkan, dan hujung tu nanti kita nak cerita pasal MSGA sikit. Jadi Dr. Nora sihat? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Ada mana tu? Saya Keramat KL. Saya di Kuantan lah, cuaca cerah hari ni. Alhamdulillah. Sama-sama. Sini pun nampak langit biru ni, sebab saya punya tingkap depan mata saya ni memang nampak langit buka apa semua ni. Sekejap kita tunjuk live lah, orang cakap lang-lang dah cakap ni kita tunjuk bukti-bukti. Wow, saya tak boleh bergerak lah, nanti kan hilang pula. Tu nampak tu. Tingkat berapa tu? Saya tingkat 13. Tingkat 13. Mawar Sari, orang cakap Mawar Sari dekat KL lah, Keramat. Siapa-siapa yang turun KL lepas PKP ni nak sembang pasal e-book, bolehlah kita set appointment. Boleh lah ya. Boleh. Okey doktor, boleh mula insya-Allah. Boleh. Okey. Mula-mula sekali saya minta tolong bagi saya alamat website web store doktor, apa dia? Alamat saya www.norahbookstore.com. Ada sikit suara saya tapi saya okey kan? Ada dengar. Bookstore.com. Sebab kita nak tunjuk. Okey. Dapat. Okey. Tada. Dah. Itulah saya punya bookstore. Huge sale lah. Ada banyak diskaun kat situ. Siapa yang first time tengok, bolehlah masuk 50% diskaun. Banyak e-book kat situ. Lebih 1,500 kan Tuan Amir sekarang ni. Betul. So kalau ikut yang pertama ni lah, Amsyar ni, e-book pertama. Bukan. Amsyar tu bukan. Amsyar tu anak Puan Nadia. Anak istimewa. Saya letak kat situ. E-book pertama saya, anakku bukan OKU selama-lamanya. Sebelah kanan sekali. Kanan sekali. Oh, ini yang pertama. Sorry. Tak apa. Ini e-book pertama. Okey, yang menariknya pasal MSGA punya web store ni tuan-tuan, kita ada button preview. Kita boleh klik sini. Boleh preview. Klik sini. Kita boleh baca 10 muka surat pertama. Ya, 10. Karya sulung pengalaman pengetahuan Dr. Nora. Okey. Yang kita pertama baca sikitlah berkenaan biodata doktor. Boleh doktor Boleh. Saya baca lompat-lompat je. Dr. Nora, doktor perubatan UKM 97. 97 saya baru darjah 5 doktor. Darjah 5? Ya Allah. Okey. Betapa dinosaur dia saya ni Dinosaur Allah. Okeylah.
Kita kalau nak baca lebih, belilah orang cakap. So kita terus pada Dr. Nora sebab sesi kita ni setengah jam je. Tak lama, kita buat sekejap je. Dr. Nora, macam mana boleh terjebak dengan dunia penulisan ni? Bismillah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang baru hadir, wassalam. Terima kasih banyak-banyak. Saya nampak ada Puan Izma, nama juga Dr. Ayu, Lefsi, Niki, kita tak tahu siapa. Okay, terima kasih banyak-banyak. Samaran ada. Okey, bagaimana saya bermula? Bermulanya adalah asbabnya adalah Puan Ramlah. Itulah Puan Ramlah asbab. Puan Ramlah kita punya Puan Ramlah business woman. Usahawan. Sebab mana kenal dia? Saya pergi kursus komunikasi. Yang Tuan Rizal Rashid tu. Bila saya pergi sana satu hari tu, ada satu slot tu di mana kita sangat digalakkan untuk menulis. Speaker tu kata kena tulis lah. Tulis di dalam jurnal. Kena tulis. Hari-hari tulis. Jadi sebab itu satu hari bila ada kursus, next kursus tu, Puan Nana cakap. Jadi cakap saya, dia kata Si Fushiro masa tu, panggil Si Fushiro. Si Fushiro adakan kelas, doktor nak join tak? Saya tak tahu siapa Shiro tu, siapa benda saya tak kenal. Saya kata, saya ada cerita lah. Ya. Dan maksudnya saya boleh bermula untuk menulis sebab saya ada kisah untuk dituliskan. Jadi itulah permulaannya Puan Ramlah. Dan sebelum itu, ada seorang junior doktor pernah bagi tahu saya bertemu seorang junior doktor, very junior, masa tu saya 40-an, 20-an. Dia cakap, dia seorang penulis buku, tak mesti Tuan Amir tahu pun, tak tahulah. Jadi dia cakap kat saya, dia Dr. Hanisah. Dia cakap kat saya, Dr. Hanisah, yang Mr. Cinderella tu ke? Ya, dia lah. Saya jumpa dia di satu conference komunikasi juga. Kebetulan dua semeja makan dan kami berkenalan. Jadi dia cakap kat saya, doktor kena ada satu buku sebelum mati. Itu ada perasaan saya, Allah. Dia cakap aku kena ada satu buku sebelum mati, terasa macam zap macam tu tau. Jadi itu aku temukan dengan Puan Ramlah. Dan kemudian masa Shiro lah. Akhirnya saya mula menulis. Kisah sebenarnya untuk ditulis. Itulah permulaannya. Itu bila? Tahun bila kalau ingat tu? Okey, 2020 saya di offer oleh Puan Ramlah, baru lagi. 2020 tahun lepas, Ramlah offer saya. 2019 akhir tahun saya berjumpa Dr. Hanisah. Jadi macam dekat tau perjalanan tu. Dr. Hanisah ni penulis kami ni, Puan Ramlah. Dr. Ramlah. Galeri Ilmu. Dia geng ABN, Akademi Bondeno. Bondeno memang kita orang juga lah asalnya. Betul. Okey. Saya bermotivasi lah untuk forward. Itulah kisah permulaannya. Okey, itu permulaan mengenali Dr. Hanisah, mengenali Puan Ramlah. So selepas tu orang cakap, kenapa doktor memilih untuk yang ibu pertama ni? Anakku bukan kita tunjuk terus skrin. Kenapa? Alright. Jadi Okey, walaupun saya doktor perubatan, tapi saya tak ingin lagi menulis tentang bidang saya. Sebab saya rasa tentang anak saya lagi dekat dengan saya. Jadi masa anak saya ni lahir secara tabung uji lah. Selepas 7 tahun kahwin, saya ada problem yang teruk lah. Saya ada endometriosis, di mana penyakit berparut pada rahim, pada ovary kan, semua tu kan menyebabkan fertility lah, kesuburan menurun. Jadi satu cara yang terbaik kena buat tabung uji lah, IVF. Jadi selepas 3 tahun barulah saya dan suami buat IVF ni. Okey, jadi pada mulanya kita dapat dimasukkan dua panggil apa? Zygote tu. Zygote tu adalah yang pertembungan benih jadi zygote, dia masuk dalam rahim, dapat 2 baby lah sepatutnya. 2 baby maksudnya pregnancy kembar. Tapi ditakdirkan Allah saya melahirkannya awal sebab pecah air ketuban masa tu dalam 24 minggu. 6 bulan lah. 6 bulan mengandung, air ketuban pecah. Masa tu saya pergi kursus Pulau Pinang. Ditakdirkan saya masuk ward sana. Lepas seminggu saya dapat jangkitan rahim, dah warna hijau kan air ketuban tu. Maka di satu pagi subuh 4 bulan 7 2008, maka lahirlah dua baby ni dalam keadaan yang memang sangat ringan lah. Macam anak sulung saya Ijaz. Ijaz ni lahir 750 gram dan adik dia 550 gram. Dan memang bermula daripada awal hingga 2 bulan pertama, ada satu hari pun tanpa air mata lah. Kita naik tengok baby yang bilik nangis lah.
Tapi saya tak tahu macam mana Allah bagi saya kekuatan, saya moving forward. Duduk di Pulau Pinang, di hospital Pulau Pinang. Tak ada saudara mara kan. Maksudnya, ya, tapi Allah bagi kita kekuatan lah. Sebab saya ingat saya mesti perah susu untuk anak saya. Walaupun susunya sikit je lah sebab tak cukup bulan kan baby. Jadi adik dia ni, nak gambar ni adalah Nazra Naufal arwah. Pergi dalam 3 hari lah usia kehidupan. Sebab memang komplikasi ya. Baby peramatan ni komplikasi banyak. Start dengan pendarahan dalam otak. Kemudian bila dalam otak tu pendarahan paru-paru, kemudian pendarahan usus, kemudian darah jadi HB rendah, semua itulah komplikasi yang Ijaz hadapilah. Jadi jadi memang balik nangis sebab doktor cakap apa? 50-50. Dia tak pernah bagi saya harapan. Dia orang kata dia tak pernah deal dengan baby yang sangat ringan macam ni, apalagi lahir pula 25 minggu malam 6 bulan which is tak masuk akal. Malaysia belum ada, dia kata setakat 8 minggu itu pun berat 850 gram. Itu 28 minggu atau 7 bulan. Tak pernah lagi di hospital kurang pada itu. Jadi tak ada siapa yang bagi harapan. Macam itulah. Jadi harapannya adalah saya akan bertemu dengan komplikasi pendarahan otak. Kemudian doktor kata kepala akan makin besar sebab dah tersumbat kan salur air tu. Saya dicadangkan untuk letak tube dalam kepala baby sampai ke usus dia untuk buang air tu lah. Kotak kepala membesar kan. Kotak-kotak yang tepi tu akan tertekan. Tapi ditakdirkan Allah mungkin ada doa orang yang dikabulkan, maka stop tau. Maksudnya pembesaran kepala tu berhenti. Air yang bertakung pun dah boleh lalu, jadi tak boleh buat, alhamdulillah. Macam tu lah. Lepas tu daripada situlah pendarahan teruk, adik dia kembali ke rahmatullah. Tapi Ijaz still surviving until today lah, alhamdulillah. Itulah kisah dia yang menyebabkan ada asbab Allah bagi kita. Inilah peluangnya untuk saya berkongsi dengan orang lain sebenarnya. Daripada cerita sini, saya kata saya mesti tulis something. Satu, sebab dia memotivasikan saya juga. Bila kita berhadapi dengan situasi ini, kita jangan putus asa, Allah tu ada. Dan kemudian kita tahu anak kita dah dibagi tahu oleh pakar tu, Dr. Nora, anak awak ni akan ada masalah pembelajaran. Masa tu saya macam okey, saya dengar je kan. Okey, tapi memang berlaku betul lah, anak saya memang tak macam orang lain yang boleh excel dalam akademik. Maka saya reda, kita akan cari peluang-peluang yang lain untuk dia. Itulah Tuan Amir, itulah permulaannya semua. Ini kalau ikut sekarang Ijaz semua apa? Dia dah masuk form 1 lah, kira ni form 1. Pendidikan khas, sekolah menengah, kelas dia pun ada 5 orang, baru nak start kelas PD, pendidikan dalam online tu lah. Itulah dia punya cabaran dia dengan fungsi otak terjejas sebab pendarahan tu lah, dia menekan otak-otak yang normal tu kan. Dan Ijaz yang mana? Ijaz yang sebelah cikgu, sebelah kiri. Sebelah kiri. Pakai songkok tu? Yang kecil. Yang kecil. Oh tu dia. Dia memang happy. Itulah nampak aktif dia tu. Nampak dia gambar aktif. Jadi saya fikir saya tulis supaya orang lain yang ada problem macam anak saya, umpamanya dah di level OKU kan. Di level OKU ni macam mana kita nak berhadapan. Dan kalau ada anak-anak yang macam kita rasa ada something wrong dengan pembelajaran, kita kena bawa jumpa pakar psikiatri kanak-kanak untuk dibuat penilaian. Betul. Ramai yang tak nak bertemu tau. Orang kata dia rasa macam anak saya ada yang pernah baca ibu saya, tapi dia rasa malu untuk pergi jumpa pakar psikiatri kanak-kanak. Kemudian dia tak nak anak dia di label sebagai OKU. Itulah puncanya lah. Jadi kalau ikutkan buku ni betul lah, dia sangat menginspirasi lah untuk parenting, khususnya yang diuji perkara yang sama macam Dr. Nora kan. Sebab benda ni bukan kita minta kan, tapi ujian masing-masing. Jadi perkongsiannya memang daripada orang yang mengalami, bagi saya memang pure lah. Sebab saya selalu cakap doktor, saya ni bukanlah motivator ke apa, tapi sebab saya banyak baca buku motivasi kan, Modern, Parul apa semua. So ayat saya ni pun ayat dia orang jugalah sebenarnya. Kita tak boleh cakap kita faham kalau kita tahu ada satu situasi tu, selagi kita tak melaluinya lah. Tapi kita boleh cakap kita tahu. Tahu dengan faham satu benda yang langit bumi. Sebab orang selalu silap mengatakan lah, aku faham. Kau takkan faham selagi kau tak rasa apa kau rasa. Kau cuma tahu. Tapi bila tahu tu pula, kita kena hormat lah. Kita kena istilah ada empathy. Betul. Kita tak boleh samakan anak dia, anak kita apa semua. Jadi macam
Memang bagi saya, sebab buku ni umpama yang macam kita orang pernah buat, galeri pernah buat, kalau Dr. Nora pernah perasan, dia ada juga kita orang ada keluar buku pasal OKU, pasal ada, tapi penulis tu pun punya anak dah arwah dah. Dia Oh, apa panggil dia tu? Cerebral palsy. CP. okay. So Cerebral dia punya ayah tu daripada seorang yang businessman, berhenti kerja, bawa anak dia berubat pergi overseas semua. Memang saya memang tabik lah, dia memang family man yang sangat sangat inspired lah. Memang daripada seorang yang bercawasan tinggi, tapi bila diuji anak yang macam tu, macam kisah Dr. Nurul juga, tapi kiranya memang ujian yang dialami tu memang saya yang tak diuji macam tu memang tabik lah, tabik. So bagi saya memang buku ni dengan harga sama juga ke? USD, USD ke? Dua je. Lain? Dua je. Ah. Nak baca. So harga yang sangat berbaloi lah orang cakap pengalaman ni. Ni tak ada sambungan ke terus habis? Dia mungkin ada nanti tunggu. Tunggu ijaz besar nanti. Ijaz besar kita ada sambungan lain nanti. Okey, kita nak masuk ibu kedua boleh doktor Boleh. Ibu kedua, maaf aku tak terdengar. Suara dengar tak? Ada tak bising? Bunyi bising saya dengar okey. Ada tak orang dengar? Tak ada. Puan Sherin kalau boleh komen. Nampak Puan Sherin ada tu. Setuju ada tahu. Yeah. Okey, Puan Ada Sherin boleh bising? komen tak? Sebab saya dengar okey. Okey, tak apalah, kita proceed. Okay. So kita pergi ke ibu seterusnya. Okay. Mak jangan lupakan aku. Betul doktor? Ya, betul. Tadi diuji dengan anak sendiri. Ni pula ujian mak pula orang cakap. Doktor boleh kongsikan kenapa memilih yang kedua pun masih lagi sekitar keluarga. Bismillah. Oh, bising lagi ya? Ya. Mak, bising Ada bising Saya tak tahu kenapa bising Bising sangat ke bising sikit? Mengganggu ke? Okay, Hello? Allah Akbar. Bising pula. Masih bising. Kalau bising saya try tanggal saya punya earphone. Masih lagi Kalau saya tanggalkan saya punya iPhone boleh? Cuba. Tulis tu sikit je. Kalau sikit okey kot. Dah tak bising. Ada lagi dalam iPhone. Okey ke? Okey tak? Ini antara lain kita buat sesi kita ni setengah jam lah. Oh, masih bising Alamak. Cabut je pun. Okey. Dengar tak? Dah tak ada dah. Dengar. Okey. Okey, dengar. Dah sedap dengar ke belum, Puan Anira? Saya pun dah tak dengar bising ni, Tuan Amir. Kalau okey, kita proceed ibu kedua. Okay. Ibu kedua tentang ibu saya. Masa saya belajar dengan Masa Shiro tu, dia tanya saya senaraikan tajuk yang saya nak ceritakan, nak buat lah. So saya buat tentang ijaz tu, anak kuih-kuih bukan OKU, dan kemudian tentang mak saya. Tapi tajuk bukan macam ni, tajuk dia lain masa tu. Okey, jadi tentang ibu saya ni, selepas Allah uji saya dengan anak saya, Allah dah kata dah okey kot dengan anak, ni ujian yang seterusnya lah Allah bagi dengan mak pula. Okay, mak saya ni dia sebenarnya dapat diagnosis demensia ataupun nyanyuk dalam bahasa orang kita lah. Tapi nyanyuk dia ni nyanyuk yang ada perubahan dari segi tingkah laku dan juga psikologi. Maksudnya dia bukan setakat dia lupa hari, lupa waktu, lupa makan ke kan, lupa pakaian dia terbalik ke tak. Dia ada perkara lain seperti dari segi dia ada halusinasi, dia dengar benda yang tak benar pun. Kan nampak dan dengar benda yang tak berlaku, dan juga ada delusion. Maksudnya delusi tu dia ada persepsi yang tak betul. Dalam hal ni dia ada paranoid. Jadi benda-benda ni sebabkan kita yang awal-awal dulu ingat, adakah ini sebab penuaan? Jadi ditakdirkan Allah, kami dalam 4 tahun lepas lah macam pelik, kenapa perangai mak ni berubah? Dulu dia tak macam pelik sangat, paranoid tu maksudnya dia rasa syak wasangka lah, lebih sangat. Syak wasangka ni mesti orang ni, kita ingat ke macam benda yang normal untuk orang tua lah. Sampai satu hari tu mak saya patah tulang pinggul pada bulan puasa tahun 2019 kan. Jadi pada situ dalam ward ada berbagai-bagai perkara delirium meracau berlaku. Kemudian
Daripada situ doktor sekretari datang, kemudian kita ceritakanlah kisah semua tu. Mak saya dah kerap lupa semua tu kan, kerap lupa, kemudian perubahan perangai. Daripada situlah akhirnya dapat diagnosis sebenarnya mak saya ada Alzheimer disease lah. Alzheimer disease bercampur dengan hari tu masa buat MRI ada penyumbatan saudara dekat otak. Maksudnya dia ada Alzheimer disease campur dengan stroke yang kecil-kecil dekat otak, itu menghasilkan demensia dia. Manifestasi dia sebagai demensia lah. Demensia tu lebih pada manifestasi disebabkan penyakit Alzheimer dan juga stroke tu lah, minor stroke yang kat otak je, yang cuma efek dari segi bukan dari segi apa panggil tu anggota badan, tapi dari segi ingatan macam tu lah, memory, emosi. Ya. Jadi dari situlah saya tahu mak saya ada Alzheimer, dan bila kita dah tahu ni kita dah makin boleh untuk menangani dia. Sebelum ni kita jadi macam tak keruan lah kenapa mak kita berubah begitu sekali kan. Jadi itulah, dan cabarannya Masya Allah, Allah sebenarnya saya percaya Allah jadikan ini bukan untuk menguji orang lain, tapi uji kita sendiri sebenarnya. Sabar ke tak kita dengan mak kita dah tak ada apa dah. Kan saya ada baca satu quote daripada saya tahu lah Mak Saleh ni, dia cakap, dia kata bila seseorang itu berdepan dengan masalah nyanyuk ini, Alzheimer atau demensia ini, yang diuji dia kata, dia bukan menjatuhkan maruah orang yang sakit tu, tapi dia sebenarnya nak tengok maruah orang yang menangani orang-orang yang nyanyuk ni macam mana. Yang nyanyuk tu memang dah nyanyuk lah. Jadi maksudnya sebenarnya betul lah Allah nak uji kita sebenarnya. Sejauh mana kita boleh menangani mereka-mereka yang kita sayang ini bila menghadapi masalah nyanyuk ini dengan perubahan emosi, perangai, tingkah laku yang memang Masya Allah memang memerlukan sokongan satu sama lain sebenarnya. Jadi itulah cerita tentang mak saya nak bagi masyarakat juga faham yang nyanyuk tu bukan penuaan biasa. Ada waktunya kita kena bawa jumpa doktor. Mereka-mereka ni, mak ayah kita. Jadi bila mak saya dibawa jumpa doktor start ubat tu dia macam terkawal lah dari segi tingkah laku, emosi dia. Walaupun tak akan hilang sepenuhnya, cuma saya dah bagi tahu demensia ni dia akan meneruk progresif lah daripada hari ke hari. Saya cuma berdoa dekat Allah hari-hari, ya Allah kau jangan ambil nyawa aku dulu daripada mak aku. Sebab saya takut tau. Orang lain tak faham sangat seperti mana saya faham. Walaupun saya doktor, saya pun ada waktu saya macam nak hilang sabar kan. Jadi saya doa, ya Allah, orang tak akan faham sebagaimana aku faham, biarlah. Yelah, maksudnya jangan ambil aku dululah daripada mak aku. Maksudnya saya faham Allah uji kita berdasarkan kepakaran kita, ilmu kita, pengalaman kita kan. Allah tak akan uji melainkan yang kita boleh mampu lalui. Jadi macam itulah. Ayat tadi tu, quote tu doktor, bagi saya ibaratnya dia akan tunjuk true color kita lah yang jaga dia. Betul. Orang keliling tu akan, inilah rupa sebenar kita menghadapi orang yang selama ni, yalah, kita sayang. Ujian betul. Yang orang cakap, dia bukan, nyanyuk ni bukan satu benda yang memang normal, tapi macam dia cakap, dia boleh mengurangkan lah, macam tu. Kita boleh jumpa pakar. Dia nyanyuk biasanya dia tak ada perubahan tingkah laku. Maksudnya dia nyanyuk biasa dia cuma macam tak ingat hari, tak ingat ni kan. Tu nyanyuk yang orang kata penuaan lah. Tapi kalau sampai tahap dia jadi paranoid, syak wasangka dekat orang lain, dia nampak benda yang dia tak nampak. Contohnya dia kata, pergi buat air ada orang datang. Mana ada orang macam tu. Macam dia kata dalam bilik dia tu ada orang keluarkan barang dia. Mana ada. Kalau yang tua biasa tak macam tu. Maksud macam tu lah. Tu yang saya diperintah oleh doktor lah. Jadi rawatan dia kena ubat. Dan juga macam mana? Doktor bayar. Doktor bayar. Hanya yang melalui sahaja akan memahami. Ya, betul. Orang pun komen. Saya suka baca e-book Dr. Nora sebab saya memang sedang cari ilmu tentang demensia. Tu betul. Okay. Sangat sesuai untuk mereka yang mencari, orang yang menjagalah, untuk kami yang menjaga siapa-siapa yang ada dalam jagaan tu, sangat sesuai dapatkan e-book ni. Disambung kepada e-book yang kedua. Saya tunjuk sini. Sebenarnya itu adalah rentetan. Saya bercerita sebenarnya daripada saya tak tahu macam mana situasi bila saya tak tahu tu sampailah saya dah tahu diagnosis. Kan? Dan kita boleh nampak lah macam ni rupanya orang yang dapat demensia itu. Ya, kalau kita tak tangani dengan baik memang boleh membawa stres kepada family, boleh bergaduh lah. Sesama suami isteri tu boleh bergaduh, dengan anak-anak pun boleh bergaduh disebabkan kita tak faham situasi orang yang Alzheimer ni. Kita ingat tu dia macam panggil apa? Panggil saja nak ni lah buang tabiat Padahal tidak.
Jadi kita biarkan larutan, memang semua orang stres, semua orang akan tak happy lah, tak bahagia hidup. Jadi kita kena kenali, kena perasan apa yang berlaku kepada mak ayah kita, dan sampai satu tahap kita perlu dapatkan pandangan daripada pakar lah. Itu nasihat saya. Dan jangan, yang kedua yang pertama tu lebih kepada secerita lebih kepada patah tulang pinggul, di mana ramai di kalangan kita yang kurang berhati-hati dengan ibu bapa kat rumah, mata tak nampak kan, jalan lemah semua tu. Jadi kita nak cakapnya, kita kena ambil cakna untuk pastikan tidak adalah masalah jatuh di kalangan warga emas ni, di kalangan mak ayah kita, supaya tak ada komplikasi yang teruk. Sebab patah tulang pinggul ni boleh bawa maut kalau berlaku pada warga emas ni, sebab dia orang sendiri dalam keadaan imuniti yang rendah, dapat pula fracture tulang pinggul ni yang besar, dia punya masalahnya nanti kita takut membimbangkan, boleh bawa maut dan komplikasi yang lain lah. Jadi rentetan daripada ibu kedua tu tentang fracture tulang pinggul, saya dapat tahu diagnosis demensia, dan yang ibu yang seterusnya tu adalah tentang demensia sahajalah. Bagaimana situasi yang berlaku, bagaimana sebelum diagnosis tu, dan apakah tip kita nak jaga pesakit demensia, dan apakah macam mana cara kita nak latih mental kita dari sekarang ni supaya kita tidak, orang kata, terpalit dengan nyanyok ni lah, macam tu. Dia satu benda yang saya suka perkataan empathy tu, doktor. Sebab bagi saya, kita pun tak tahu kita ni akan datang macam mana. Sebab saya selalu ulang pesan untuk diri saya sendirilah. Saya cakap, lagi-lagi berbual suami isteri lah, saya cakap macam apa yang kita treat mak ayah kita, mentua kita, tak mustahil satu masa anak kita ni akan buat pada kita, saya cakap. Ya, betul. Jadi benda tu saya sangat pegang lah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu kita ni sampai tua ke tak. So kalau kita sampai tua pula, adakah kita akan waras sampai bila-bila, atau ialah diuji dengan dementia ke, nyanyok ke apa. So saya takut benda tu. So apa usaha saya nak mengelakkan benda tu, saya fikir apa yang diuji sekarang ni, kita layan macam mana saya nak dilayan. Itu je saya pegang. Ya, betul. Saya setuju. Itu yang saya cakap dengan anak-anak saya. Saya kata Tok Wan ni sakit, jadi ikut je Tok Wan tu. Kalau Tok Wan kata dia marah ke apa, diam je. Saya cakap macam tu lah. Nanti kalau Umi tua dengan Abi tua nanti, Ijaz jangan marah-marah Umi dan Abi. Saya cakap macam tu kat anak saya. Jadi anak semua faham, Tok Wan ni sakit, Tok Wan ada demensia. Walaupun tak faham lah apa demensia tu. Jadi betul lah macam Tuan Mei cakap, bagaimana kita layan orang tua kita, sebagai itulah nanti kita harap anak-anak kita melayan kita macam tu. Kita tak tahu kan macam mana keadaan kita nanti. Memang setuju. Saya pegang ayat sebelum ni sesi dengan Puan Sherin lah. Puan Sherin kan kita punya pakar terapi bahasa kita. Dan dia berkongsi satu tip, anak-anak ni dia tak dengar apa kita cakap, tapi dia tengok apa kita buat. Jadi benda tu sangat mengesankan lah bagi saya. Betul lah tu. Kita semua buat macam-macam, dia tak dengar pun. Tapi apa saya buat semua macam diikut dia. Macam saya ambil contoh yang baik lah. Saya dengan isteri saya jenis morning person lah, doktor kan. Pagi memang tak tidur. So saya nampak anak saya pun kena ikut. Jenis bangun awal semua memang. Itu yang saya nampak sekarang lah. Memang wow. Betul lah. Kadang jenis tidur lambat. Lepas bayang tidur balik kan. So benda tu tak berlaku pula dekat anak saya. Sebab saya perasan mungkin sebab saya dengan isteri saya macam tu. Jadi memang itu satu bab lah. Belum lagi bab-bab lain yang macam tadi lah, kita mak ayah kita. So bagi saya memang buku ni ibarat kata Dr. Bahya lah. Selain dapat berkongsi pengalaman Dr. Nora, dia dapat ilmu lah. Ilmu tip-tip menjaga tu. Saya suka antara sebab saya yang kedua ni saya edit. Saya baca yang Dr. tulis pasal kita kena jadi detektif kan. Kalau dia letak satu barang tu kita jangan ubah. Kalau tak nanti dia cakap ni ada orang alihkan. Padahal kita yang ubah. Baru detektif Okay, fine. Alhamdulillah. Itulah. Untuk yang keempat, ibu apa doktor? Saya pun ada satu lagi, dia macam ni tau, bila kita dah start tulis kan, saya perasan walaupun saya bukan background penulis, dia akan ada idea kan, betul tak? Betul Bahya kan, Puan Izma. Jadi kita akan rasa ada je idea kita nak tulis. So yang ketiga ni, yang keempat, insyaAllah ada seorang pakar rehab tu, dia nak minta saya tulis tentang passion dia, muscular dystrophy. Dan saya dah contact lah adik tu, umur 24 tahun. Muscular dystrophy ni macam penyakit Muqtadahari, arwah Muqtadahari dulu. Dan saya cakap ke adik tu, nak tak kita JV lah,
untuk ibu. Adik tu kata setuju, cuma saya belum betul-betul ni lagi lah dengan dia fine tune tu. Jadi yang next pun ada lagi tau, dah ada idea. Jadi saya kata ya Allah, Allah bagi kita kan, bila kita berada dalam kelompok penulis ni kita ada banyak idea ya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini poin Dr. Nora ni dah boleh masuk kenapa dia orang kena join MSGA ni. Okey doktor. Sebab saya perasan kita dapat satu circle yang sangat bagus, yang sangat positif. Sebab saya pun baru. Saya masuk bulan 10. 25/10 official saya masuk MSGA. Dan alhamdulillah, saya sebab antara saya punya ayat pancing, saya buat 30 ebook dalam 2 bulan. Sebab yalah saya background memang editor. So bahan saya memang banyak. Tapi itu bukan alasan untuk yang selain pada saya macam doktor pun boleh buat nak masuk 4. So banyak lagi orang cakap. Sebelum tu saya nak baca komen Dr. Raftah ni, Puan Raftah. Puan Raftah ni dah ada komen sini. Dia ada jumpa pakar antara tip untuk elak nyanyuk ni kata kena baca Quran dan rajin berkebun. Itu tip yang bagus juga. Betul. Saya pun dah dengar juga. Sebab bila kita banyak baca Quran ni memang insya-Allah lah. Saya alhamdulillah jugalah macam mak saya umur 70 doktor. Mak saya kat kampung, Batu Pahat dulu. 70, alhamdulillah sampai sekarang masih jelas lah, masih lagi boleh call apa semua. Saya sangat syukur lah. Memang itulah, dia banyaklah bagi tip-tip kat saya, suruh baca tu, baca ni. Boleh kata, setiap kali call mesti dia cakap, baca ayat ni. Macam ada je ayat baru yang dia baca lah. Jadi memang alhamdulillah lah. Memang nampak lah betul. Benda tu. Okey doktor, so untuk sesi, kenapa kita punya netizen lah, orang luar ni, di saat-saat pandemik ni, MSGA ni satu pilihan yang baik untuk selain daripada kita nak buat e-book. Tapi kita punya circle ni, walaupun orang cakap background doktor, profesor yang kita bukanlah semua nak menjual e-book sangat, tapi kenapa circle MSGA ni sangat positif? Yang doktor boleh share, kenapa doktor sendiri join MSGA? Bismillah. Okey, alhamdulillah. Jadi jelah saya rasa ramai yang setuju dengan saya kan, bila kita join MSGA ni, saya keluar dari kelompok kebiasaan saya. Biasanya saya jumpa doktor. Dan doktor bercakap penyakit. Memang tak ada benda lain dah. Patient dia, patient ni, patient tu. Jadi bila saya masuk dalam kelompok ini, saya berjumpa yang paling best. Of course lah ada editor punya group. Saya boleh minta tolong edit saya punya e-book. Lepas tu editor punya group. Kita ada background ustazah, guru-guru. Kita ada engineer, accountant, banyak-banyak lawyer kan, berbagai-bagai background. Dan masing-masing ni alhamdulillah masing-masing macam suka je untuk share segala ilmu dia orang. Kita ada group kita, masing-masing ada kepakaran masing-masing. Jadi bila kita masuk ni kita rasa termotivasi tau. Ada je kita jumpa benda baru. Dari segi kita nak tulis e-book ke, ilmu tentang sesuatu yang kita tak pernah dengar pun kita akan perolehi bila kita share, kita berada dalam grup MSGA ini. Dan of course saya sendiri pun dulu tak gerti lah nak melawar-lawarkan e-book ni kan. Bila masuk e-book kedua, ketiga ni alhamdulillah kita dah ada idea sebab ada mereka-mereka ni lecturer yang bukan lecturer pun share cara nak buat e-book guna PowerPoint, guna Canva, guna Microsoft Word. Jadi macam ada banyak sangat ilmu yang saya tak mungkin boleh perolehi jika saya tak join. Jadi memang tak ada penyesalan dan alhamdulillah saya akan stay untuk terus kita dapat banyak ilmu-ilmu lain. Kita bukan masalah e-book kita orang nak beli ke tak. Memanglah first e-book saya terfikir juga ada ke orang nak beli, laku ke tak. Itu yang first lah, sampai masa Ciro cakap kalau tak ada orang beli pun tak apa kan. Yang penting kita hasilkan. Jadi dan bila e-book seterusnya saya dah tak fikir orang nak beli ke tak. Yang penting saya hasilkan dan yang saya pasti ada yang akan dapat manfaat daripada situ. Jadi circle-nya sangat positif dan saya semakin berkembang. Kita ada makin ramai pelbagai-bagai bidang dan akan beri banyak impak yang sungguh baiklah siapa-siapa yang join MSGA ini. Jadi tak rugilah kepada siapa yang belum pernah join dalam untuk menulis e-book, cubalah join MSGA ini. InsyaAllah anda tak akan menyesal. Ya? Ya, betul kan Tuan Amir? Betul. Dan lagi satu yang saya perasan, kita boleh tulis macam-macam genre lah. Kalau tengok yang saya highlight dekat skrin ni, nak tulis bahasa Inggeris pun boleh. Orang cakap macam pilihan tulisan tu tak semestinya motivasi, tak semestinya bidang kedoktoran. So dengan pandemik orang cakap norma baharu, so pilihan baca melalui gadget, tab apa semua ni, pilihan yang the best lah. Sebab saya suka kongsi kenapa saya jatuh cinta dengan MSGA ni sebab sistem dia bagi saya dengan
dengan orang cakap kos yang sangat berpatutan. Yalah, sebab kita tahu kita nak set up website semua ni sebenarnya dengan apa sistem bayaran. Kalau kita buat seorang memang puluh ribu lah sebenarnya. Tapi dengan kita dah ada coaching yang bagus, sebab kita memang ada kelas, akan ada Kan? training lah. Boleh kata setiap hari tu ada trainer-trainer kita yang buat program, nak jual kat Shopee macam mana, nak design macam Ha, mana. Kita yang sebelum ni mungkin dengan ya. doktor tahu sekitar doktor punya pengetahuan, saya pula kadang tahu buku dan penulis, tapi lagi meluas. Dan kita pula dah cover banyak hampir 15 kan, 15 negara. Dan Ha. bagi saya apa-apa pun mula dengan kita sendiri punya minat lah. Ha, bagi dengar dulu, sebab yang sesi kami ni lebih pada sesi mengenali penulis dan mengenali e-book. Tapi sesi yang kami buat khas macam contohnya minggu depan ni lah, hari Rabu. Setiap Rabu kita ada buat. Sesi kali ni dengan saya 20 10 hari bulan 10 Depan. Februari. Hari Rabu ni saya dengan Puan Hasmawati. Tu pun background yang bukannya penulis tapi dekan jururawat. Jadi orang cakap kita punya circle ni memang macam-macam lah. So kalau nak tahu detail, hari Rabu malam pukul 9 kita ada webinar. Nanti saya up poster tu dekat Instagram. So untuk penghujung kita punya ucapan doktor kepada penyokong dan pembaca, pembeli yang menyokong doktor selama ni lah. Bismillah. Okey, terima kasih semua kepada yang yang mengenali saya dan saya sentiasa beri sokongan kepada yang dah beli e-book ke yang belum beli e-book saya. Tak semesti beli e-book tu semata-mata menunjukkan sokongan kan, secara lain lagi, tapi alhamdulillah kita berada dalam circle yang sangat bagus. Saya teringat pesan kawan saya, Dr. Rushmini Maris, dia kata menulis bukan kerana nama. Memang itu niat kita yang paling asal, kita menulis bukan kerana nama. Lillahi ta'ala, kita memulakan dengan bismillah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tulislah dari hati, insya-Allah sampai ke hati. Itu sekian dari saya, Tuan Amir. Okey, kita baca sikitlah komen-komen yang ada dekat sini sebelum tu. MSGA menyediakan keperluan untuk seorang penulis berkarya. Betul. Terima kasih Dr. Rara kenalkan saya MSGA, Dr. Bahyah. Tunggu Dr. Rara punya e-book seterusnya. Tu Master Shiro pun ada ni. Banyak ni. Banyak Terima komen. kasih semua. Jadi doakan yang terbaik untuk MSGA. So kita jaga kita doa kita, insya-Allah kita jumpa esok kita punya sesi dengan Puan Nadia. Baru launch e-book. Ya. Esok Tahniah Puan Nadia. So terima kasih doktor. So, Terima kasih Tuan Amir. saya letak dekat IG Live. Nanti saya bagi link. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okey. Mana button dia? Okey, so kita tengok untuk esok punya jadual. Menulis dari hati sampai ke hati. Yes, betul. Nora. Dari Instagram. Sementara tu saya tunjuk skrin dulu lah. Okay. Tengah loading. Kat sini ada program dengan Puan Di dari Singapura. InsyaAllah program saya dengan beliau 23 hari bulan. Menulis dari hati sampai ke hati, betul. Izma. Terima kasih. Dr. Nora, terima kasih. Farafta. Okay, ini jadual IG Live kita. Hari ini tadi kita dengan Dr. Nora. Esok insyaAllah awal sikit kita dengan Puan Nadia baru launch e-book. Dia yang tulis pasal ni, Amsyar ni. Okay. Selasa malam dengan pelukis komik. Ni Dr. Bahyah punya pelukis yang kata nak versi color ni. Irfan, Tuan Irfan.
Maaf aku tak sempurna. Penulis Dr. Cikgu Zayu. Cikgu Zayu. Dan Haji DIY. Puan Sinar Maya. Hajah Sinar Maya. 16 hari bulan kita ada Dr. Noras Maliza minggu depan. Dan 20 hari bulan dengan Puan Zan Aizan hari Sabtu. Terusnya dengan Puan Nur Syamlina. Dan yang akhir untuk bulan 2 kita bersama dengan Dr. Anissa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh sesi kita dengan tasbih istiqarah dan surah Al-As. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.